Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi kita pada petang ini dalam siri dialog dakwah. Ini adalah siri yang ke-13. Tajuk forum kita pada siri yang ke-13 ini ialah perimbangan antara dakwah ritual dan dakwah cara hidup. Saya rasa ini adalah tajuk yang baik untuk dibincangkan. Dan kita berharap kita dapat berbincang dengan sebaik-baiknya pada hari ini kerana kita mempunyai 4 orang ahli panel yang berpengalaman secara praktisnya, bukan cakap teori dan sebagainya. Jadi kita ada yang pertama Datuk Dr. Haji Zahazan Muhammad. Ini seorang pendakwah yang terkenal, seorang selebriti yang terkenal. Saya kut di sini dia sebagai CEO kepada Telaga Biru Sendiran Berhad, penerbit Telaga Biru. Yang kedua, saudari kita Cenggik B ataupun Hajah Dalilah B Abdullah, iaitu Timbalan Pengarah Arkitek Jabatan Pelaksanaan Projek dan Penyelenggaraan Bangunan di BKL. Jadi saya rasa beliau sangat berpengalaman. Tak payah nak berteori manalah, menceritakan tentang pengalaman dia dalam mengamal, dalam mensepadukan di antara dunia dan akhirat, ritual dan kehidupan. Kemudian kita ada orang yang sangat terkenal dalam berbagai-bagai bidang. Bekas pengurusi Air Asia, bekas macam-macam di kementerian dan sebagainya. Malah pernah itu di Kelantan tu orang pegawai kanan yang paling kontroversial sekali, Menteri Besar boleh hatut-hatut memang begitu je. Ini Datuk Seri Fahmi Rajab ni, siapa tak kenal? Datuk Seri Fahmi Rajab ni semua orang kenal. Kita minta pengalaman dia. Dia bukan saja sekarang ni pengguam bela dan pengguam bicara, kadang-kadang saya jumpa dia sebagai pendakwah juga. Itu jadi mungkin ada pengalaman yang boleh beliau berikan kepada kita pada petang ini. Dan yang keempat, kita ada Datuk Luqman Hakim Porton. Ini seorang yang mempunyai pengalaman menguruskan perbadanan atau menguruskan badan ekonomi yang tujuannya Islamik, yang tujuannya dakwah, dan mungkin beliau akan berkesempatan untuk menceritakan pengalaman GISB yang dia menjadi CEO pada GISB. Jadi saya minta maaf kepada beliau kerana beliau ni sekarang ni duduk di Mekah menguruskan dia punya perdagangan di Mekah. Saya kata okeylah, di Mekah pun tidaklah tengah malam, ni tengah pagi lagi ni kan. Jadi senanglah kita berbincang. Jadi macam biasa saya ni Mahmud Zudi Haji Abdul Majid, moderator kepada forum ini, dan kita ada Dr. Basri Hussein, penerbit kita yang setia untuk program ini. Jadi saya tidak nak bercakap banyak macam biasa. Saya terus nak pergi kepada Datuk Zahazan. Saya nak minta Datuk Zahazan memberi konsep atau teori Islam tentang pertautan antara dunia dan akhirat dalam kerangka besar Islam yang syumul. Begitu Datuk kan? Supaya menjadi satu panduan kepada perbincangan kita pada hari ini. Jadi Datuk bagi guideline dulu. Okey, silakan Datuk. Alhamdulillah, kepada yang bahagia Datuk Mahmud Zudi dan kepada ahli panel yang dimuliakan Allah sekalian, ya. Kepada Haji Dalilah, Datuk Seri Fahmin dan juga Datuk Luqman Hakim. Seterusnya Dr. Basri dan para penonton yang dimuliakan Allah sekalian. Pada perbincangan yang awal ni, saya melihat amat wajar untuk kita fokuskan perbincangan kita ni kepada aspek ekonomi dan juga dakwah, kerana kita ada tokoh-tokoh yang begitu pengalaman dalam bidang ni. Dan tak mahu tajuk yang dikemukakan ni berkaitan dengan spiritual survival kita pada hari ini. Antara isu yang menarik untuk kita lihat bila Allah kemukakan dalam Al-Quran berkaitan dengan kesempurnaan ataupun kesinambungan, keselesian antara dunia akhirat ni, ada satu peristiwa yang menarik yang Allah bawa kepada kita dalam surah Al-Qasas yang sifatnya penceritaan. Kalau kita tengok Datuk, bagaimana Allah Ta'ala menceritakan tentang ikon
yang sangat besar dalam dakwah, iaitu Nabi Musa alaihissalam. Dan begitu juga dengan pembantunya yang pada awal bersama dengan baginda, iaitu Karun, tapi akhirnya Karun telah pun menyimpang kerana kelalaian ataupun, dan cantiknya ayat Allah ni kalau kita lihat Datuk dan para ahli panel yang Allah sekalian, bila Allah ceritakan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi kerangka pemikiran umat ni, siapa saja dalam apa dua bidang yang dijayakan, dia mesti ingat dua perkara, iaitu ibarat sayap seekor burung, ada kanan ada kiri. Kalau ada dunia ada akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi Datuk, apa yang anak tekankan kat sini, saya nak tekankan adalah kita di mana saja kita berada mesti perkara ni jelas. Macam hari ni kan, bila kita lihat keadaan pendidikan di sekolah yang kita dapat lihat PDPR berlaku, sedar ataupun tidak, semua anak dah terbiasa online. Jadi kita dapat lihat kat situ pemakaian uniform pun dah tak perlu. Apa lagi kita lihat, dan survival orang pada ini adalah untuk mencari satu benda yang dia boleh bergantung dengannya. Dan kita pun jadi bimbang bila melihat doktor-doktor yang berkelas tinggi, yang dapat lulusan yang terbaik di sekolah, bila mereka mahu keluar universiti tak ada kerja contohnya. Jadi apa yang nak ditekankan oleh perbincangan kita yang kita boleh fokuskan, kita jadikan satu dasar bijak yang penting untuk umat kita ni, supaya apa sahaja yang anda lakukan, anda adalah seorang Muslim. Kita tengok doktor-doktor yang berjaya di kalangan orang Islam di UK contohnya. Baru-baru ni dapat anugerah Datuk kan, seorang budak perempuan, Dr. Fatin apa nama dia, yang telah pun menunjukkan bagaimana nak masuk ke bilik pembedahan yang selama ni seseorang doktor kena tanggalkan mungkin nikabnya ataupun tudungnya. Saya tak tahu pasti, saya dengar itu, tapi beliau telah berjaya membuat satu tudung yang boleh dispose. Apa nama? Disposable. Betul kan? Jadi kita lihat bahawa inilah dia kehidupan yang kita kena corakkan sekarang. Jadi saya melihat tahu pentingnya kesedaran ni untuk dibangunkan dalam diri semua orang. Tak kiralah dia punya latar belakang sebagai arkitek ke, dia engineer ke, dia doktor ke, dia ustaz ke. Jadi perkara ni yang perlu ditekankan selalu pada minda umat Islam. Jadi inilah dia kesempurnaan yang dapat kita lihat dalam konteks ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata para ulama tafsir macam Ibn Katsir, ayat ni daripada Ibn Abbas menceritakan turun ayat ni ketika orang Islam sedang buat ibadah haji. Sedangkan orang Arab pada masa itu kali pertama mereka buat haji bersama dengan Rasulullah, itulah kali pertama tak ayah Rasulullah buat haji. Mereka rasa segan silu nak berniaga. Sedangkan orang Arab ni kaki berniaga. Kita baca surah Quraisy tu pun ceritakan orang Arab ni berniaga, lillahi fi Quraisy, mereka berniaga. Jadi bila Nabi kita SAW menegur para sahabat, tak ada salah untuk kamu berniaga kat sini. Allah turunkan ayat bahawa tiada halangan untuk kamu berniaga dalam suasana ini. Dan kemudian Allah mengajar orang Islam, mereka ada satu Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ni hasanatain. Hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Jadi inilah dia satu wacana yang penting untuk kita bangunkan di setiap orang Islam dalam apa jua mereka lakukan dalam bidang dakwah, dalam bidang kerja dan sebagainya. Wallahu a'lam. Terima kasih Tok. Saya nak lanjutkan perbincangan yang berasaskan kepada landasan yang Datuk berikan tadi. Saya nak pergi kepada Hajar Dalilah B. Hajar, macam Datuk kata tadi, antara ritual dengan survival. Jadi kalau kita tengok bagaimana apa yang pernah Hajar alami, adakah sifat atau bentuk persempadanan yang tertentu? Ada sempadan ke tidak antara ritual dengan survival dalam konteks memberi perkhidmatan kepada masyarakat sebagai pegawai kerajaan itu? Ini saya punya ibadat, inna solati. Ini saya punya untuk masyarakat. Ataupun kita boleh campur sebagai satu benda yang kita katakan yang bersepadu. Okey, saya ajar.
Okay. Saya bermula dengan diri saya sendirilah. Yes. Pada pandangan saya sendiri, daripada pengalaman dan juga titik mulanya saya memeluk Islam, pada pendapat saya tiada sempadan antara ritual dan juga kejaya. Dan secara ringkasnya, actually dia merangkumi keseluruhan hidup kita. Daripada peringkat kita mula bersyahadah sehingga to the extent that the first time I masuk Islam, dan pada peringkat awal tu memang kalau kita dengar azan pun saya rasa sebab dan menitik air mata. Of course lah, dia dah lama tu dia dah jadi orang kata dah jadi lali. Tetapi pada peringkat awal even you dengar azan tu, you rasa sebab. I do not know why. I tak reti nak express the reason why. Tetapi benda tu datang secara, orang kata, secara mendadak. So, itu pada peringkat awalnya lah. Dan sebagai seorang Muslim, permulaan orang kata hidup tu setelah berhijrah tu memang dia ada dugaan setiap mualaf memang akan melalui peringkat tersebut, saya rasa lah. Jadi apa yang ilmu yang kita ada, walaupun sedikit, walaupun sedangkal, kita cuba amalkan secara sedikit-sedikit. Dan mula-mula kita, of course, kita ambil yang wajib, yang benda yang simple, yang mudah untuk diamalkan. Dan kita sentiasa try to membaiki diri kita dengan istiqamah, kita belajar di mana-mana pun, lebih-lebih lagi dalam keadaan yang serba digital. Sebab untuk kita mula dengan diri kita tu, dia adalah satu image dan juga akhlak kita itulah yang akan menjadi sebagai dakwah. Terutamanya kalau kita nak talk about dakwah kepada keluarga kita sendiri, keluarga saya lah, keluarga yang asal tu, dia merupakan satu cabaran yang besar for me lah. Sebabnya dia bukannya kita boleh bertutur kata dengan try to convince macam kita buat kerja. No. Because they are simple person, dia are orang tua, dia tak akan faham filosofi macam Datuk Zahazan. He is my peminat lah. Memang saya minat dia daripada dulu lagi. So dia tak akan faham konsep Islam tu secara teori dan sebagainya. Tetapi apa yang saya sendiri buat ialah I tunjukkan kasih sayang dari segi sifat kita, is to convince them, actually is to love them. Itu my orang kata how pendekatan saya sendirilah. Dan untuk buat yang tu bukannya senang sebab I did mention bila kita sebagai seorang Islam, dugaan tetap ada. Dan bila kita berkahwin, that is where all the penyesuaian dan sebagainya. Dan bila kita ada masalah, never kita minta tolong kepada keluarga asas. Sebabnya dia satu image. Bila kita berhijrah, dan what more kalau kita nak mendakwah keluarga kita, dia jangan tunjuk benda yang negatif. Yang Islam tu bermasalah, kita kena tunjukkan benda yang positif, yang lebih baik dan sebagainya. Because kita nak convince. Dan it come with orang kata dari segi kita punya cara kita melayan our family yang asas dengan kasih sayang dan sebagainya, penghormatan dan sebagainya. Dan di situ you will gain your respect. But until now, sad to say that hidayah tu belum sampai. Okay. So boleh itu okey lah lepas ni insya-Allah. Amin. So berbalik kepada antara ritual dengan perkhidmatan kepada masyarakat dan negara, sebenarnya memang tiada sempadan because it start from ourselves. Dan saya nampak di BKL ni merupakan satu gedung ilmu. Kenapa saya cakap begitu? Because you can get the
kuliah Zohor, the ceramah agama memang banyak di masa sempena Mahijrah, and then kita ada NGO macam Kesedaran, which that kaki tangan Islam di BKL yang sentiasa menganjurkan ceramah, taklimat dan program-program, dan it balance up dengan kita punya kerjaya ni. When we talk about DBKL ni, dia cukup sinonim dengan perkhidmatan kepada masyarakat to the public. Yang tu memang kita tak boleh elak. Dan sebagai seorang arkitek, berbalik kepada kerjaya, sebagai arkitek ni, tugas kita ialah terlibat secara langsung dalam pembangunan. Pembangunan di Kuala Lumpur. Dan pembangunan di Kuala Lumpur, dia expectation memang tinggi daripada masyarakat. Segala-galanya dia nak the best. And the most canggih, the most orang kata baik lah. Dan jadi, tetapi untuk buat sesuatu pembangunan, contohnya satu building, dia melibatkan, I would say that the cabaran tu is 360 degree. Kenapa? Dugaan dan cabaran tu daripada atas, daripada bawah, daripada kiri dan kanan. Dan dia melibat, kalau nak bina satu bangunan tu, dia melibatkan semua stakeholder, daripada the client, the public, the swasta, the NGO, the kontraktor, pemaju, dan juga semua profesional. Termasuklah dia agensi-agensi seperti Syahbaz, TNB dan sebagainya, untuk nak siapkan the projek tu. Dan dalam kita untuk menguruskan ataupun melaksanakan projek, tentu ada konflik. Konflik yang di antara pelbagai agensi ataupun pelbagai stakeholder mempunyai kepentingan dia masing-masing. Dekat situlah kekuatan kita sebagai seorang Muslim. We have to be pupuk dan we have to be, orang kata, integrity, dan juga kita kena fikir gini. Apa yang kita buat ni, dia ada impact. Dan the most important untuk kita memilih jalan solusi yang terbaik tu, hendaklah memberi manfaat kepada semua orang. Dia tidak hanya kepada golongan tertentu. Sebab kita tak hendak nanti dipersoalkan dalam hidup ni bila kita dah pencen. Soalan yang akan ditanya, adakah you buat apa yang patut you buat masa you ada jawatan? Adakah you buat yang sepatutnya yang you patut buat? Dan ataupun bila kita dah mati esok, dah masuk kubur, soalan daripada malaikat, adakah you melaksanakan your tanggungjawab yang sepatutnya you diamanahkan? So benda-benda ni akan, kalau kita tak buat dengan betul, the impact is there lah. Dia terpulang kepada diri masing-masing. Saya tidak menyatakan sesiapa yang because this one, orang kata, the naluri dan juga tanggungjawab tu is masing-masing. Which option that you want to choose is depend on yourself. Tetapi apa yang saya belajar, because I think Dr. Basri ada sebut tadi, my involvement memang banyak dengan OKU. Memang sebenarnya saya dah 30 tahun memang banyak bagi ceramah yang berkaitan dengan kemudahan OKU. Tapi kemanisan yang kita belajar daripada OKU ni, walaupun kita sebagai penceramah, tetapi sebenarnya Allah tu maha kaya. The more you share, the more you learn, the more you gain. Sebenarnya walaupun dia OKU, kita banyak belajar daripada itibar dia, daripada semangat dia, daripada pengalaman dan juga ilmu yang kita berurusan dengan dia. Itu nombor satu. Nombor dua, bila kita berusaha bersungguh-sungguh ni, of course kita tak ada kesal di akhir hayat kita lah. Dan juga as a DBKL staff, the aim is always you want to be the number one in the world. Dan kalau tidak pun paling kurang
the number one, because you are the Kuala Lumpur ni dia ibu kota Malaysia. Dia ada satu image, satu benchmark. Dan paling kurang, it will be the best in Malaysia. Itu target kita. So kalau saya tak mampu untuk buat yang tu, insya-Allah the pelapis-pelapis yang lain saya haraplah. Jadi akhir sekali, sebaik untuk conclude yang all this, saya beranggapan semua ni yang kita ada ni sebenarnya adalah pinjaman. Pinjaman sama ada dari segi ilmu kita, rezeki kita, kesihatan kita adalah dipinjam oleh Allah kepada kita. Dan kita patut gunanya dengan orang kata untuk memberi impact yang maksimum kepada manusia sejagat. So itu saya akhiri dengan for my orang kata personal experience. Terima kasih. Ya, terima kasih Hajah. Sangat berkesan. Kami pun dapat dia punya pengalaman tu. Datuk Seri Pahmin, pengalaman seorang pemimpin sama ada dalam kerajaan, dalam swasta, bagaimana mengintegratekan antara ritual dengan survival tadi dalam kehidupan Datuk Seri dan kehidupan orang bawah pimpinan dan masyarakat. Okey, silakan. Saya rasa mula tertarik dengan dakwah ni dan juga integration antara hidup dan dunia dan akhirat ni ialah Arkam. Arkam pada permulaannya sebelum akidah bertukar adalah satu organisasi yang integrate. Biasa saya masa tu bekerja dengan Kementerian Luar Bandar. Kita cuba nak membangunkan masyarakat bandar ni dari segi ekonomi. Mereka masih terkongkong dengan kegiatan lama, teknologi lama, tapi Arkam is a sufficient community. Saya pergi melawat Singapura Penchala, Sempadan, di Perak, di Pahang. Dia integrated. Dia sufficient, tak menunggu bantuan kerajaan. Dia ada dia punya irrigation export sendiri, tiada air, jabatan air dia. Dia ada dia punya production function, manufacturing dia. Dia ada marketing arm dia ada sebab sendiri. Dia tak perlu kerajaan. Semua dia lakukan dengan konsep pembinaan masyarakat dakwah untuk dunia akhirat. Dan itulah yang kita patut kita lakukan di mana kita ada di pejabat ataupun di korporat. Tapi yang ketara di Arkam nampak sangat dia tu kuat kepada akhirat kerana pakaian mereka. Tapi dari segi aktiviti dia itu sepatutnya. Dan saya pernah menyebut Syekh Azhar Arkam datang pergi ceramah di kementerian saya. Dan yang tertarik sekali ialah dia guna teknologi masa itu. Ni cerita tahun 80-an ni. Dengan videonya, dengan suaranya dan memang menarik. Cara dia integrate hidup ini dengan akhirat. Jadi bila saya tengok Arkam, jadi dia juga telah menyedarkan saya. Dengan masa itu saya menjahil hal keagamaan ini. Dia mengatakan bahawa tiap-tiap kerja kita ni kita kena ibadatkan. Maknanya kita bekerja hari ini, baik kerja enforcement, jaga motor kereta ke, ataupun kita buat apa kerja lah, kita mesti ingatkan sebagai satu ibadat. Jadi itu saya dapat sebab tak mendengar orang lain, Syekh Arkam je beritahu saya. Jadi itu masa itulah bahawa masa kita bekerja kata, kalau kita kerja ni untuk kerana Allah dan kita dengan satu ibadat, maka kita dengan kerja kita dapat duit ini, kita juga menyediakan kita di akhirat nanti. Jadi satu perkara yang kita integrasi dengan akhirat ni lah, dakwah ni cannot be a full time job. Maknanya pendakwah profesional, tak ada kerja lain, dia mendakwah je. Sebab dia tak kerja lain. You have got to have a profession, a job. Kerana kalau tidak nak makan apa? Nak tunggu orang bagi sedekah. Charge RM5,000, RM10,000 sekali bersyarah. Itu bukan dakwah lagi. Itu bukan profession. Jadi kalau kita bekerja di jabatan kerajaan, dakwah pertama adalah kita sendiri. Kita mesti mencerminkan kita itu seorang pendakwah dengan hidup sebagai seorang Islam. Kalau kita, baru ni ada satu cerita di Liverpool, satu footballer Islam,
dia tak Islam pun dia Islam, tapi dia buat cara Islam. Dia beritahu coach kata kau nak praktis lepas solat asar. Dan apa ni, semua orang impress dengan dia tu sehingga kelab Liverpool tu sediakan masjid untuk orang Islam. Kerana perwatakan footballer Muslim. Ya. Jadi begitu juga dengan kita, kalau kita di pejabat, kalau kita tak boleh dalam dunia ni, kita tak boleh jamin orang lain. Kita sendiri. So, kalau kita boleh hidup, tunjukkan kita ni seorang yang apa ni, yang menerapkan, bagaimana mempraktikkan watak seorang Islam, tentulah orang-orang bawahan kita ini akan mengikut sama. Dan itu kita sendirinya kita dapat integrasikan. Kita tak perlu katakan ini apa ni, kita kena berjemaah dia untuk pejabat setiap kali masuk asal jemaah. Tak perlu. Tapi kita mesti menunjukkan perwatakan seorang Islam. Kita mesti ada amanah. Kita mesti apa ni, tepat pada waktu. Saya dulu awal-awal dulu saya cukup pull off lah dengan apa ni, orang tabligh. Orang tabligh pull off. Sebab apa? Sebab saya lihat perwatakan dia tidak mencerminkan seorang pegawai yang baik. Jadi ke mana kita tak perlu apa watak yang terlalu menonjolkan kita ni orang dakwah. Kita hendaklah mempraktikkan dakwah dalam kehidupan kita, cara kita bekerja dan sebagainya. Jadi saya rasa itulah yang penting sekali. Bila kita integrasikan kerja-kerja kita, ritual dengan apa yang berlaku di bidang kita. Itulah pengalaman Datuk Seri dalam memimpin masyarakat dan betul syarikat dia, mengintegrasikan antara dakwah dengan kehidupan. Saya nak pergi kepada Datuk Luqman. Pengalaman Datuk Luqman. Kita macam Datuk Seri Fahmi kata, bagaimana Al-Arkam telah mengintegrasikan antara dakwah dalam konsep biasa dengan apa yang dikatakan sebagai dakwah dalam membina kehidupan. Itu satu amalan, satu dakwah membina kehidupan, sehingga Arkam telah mencapai suatu rekod yang tinggi, Datuk Seri. Rekod yang tinggi dari segi kejayaan tu. Silapnya pasal dia campur politik. Bila kita cabar orang politik korek apa sajalah, sedikit sebanyak kesalahan, mesti kena kita. Macam mana Datuk Luqman, pengalaman dalam membina JISB ni? Saya tengok, saya perhatikan, saya pun tak pernah bincang Datuk Luqman ni. Saya perhatikan JISB adalah merupakan satu pertubuhan yang telah mengintegrasikan antara ritual dan kehidupan, dan tak ada satu pun dia pergi duk syarah orang kata macam ni, berdakwah macam ni, tak ada. Tapi dengan cara amalan dia. Silakan Datuk Luqman, dia sekarang ni duduk menguruskan dia punya bisnes di Mekah ni. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dikasihi Ayahanda Profesor Datuk Mahmud, semua yang saya sedang belajar darinya pada sesi ini. Alhamdulillah, kita sebenarnya sedang membicarakan satu perkara yang sangat penting berkenaan dengan satu fahaman yang harus diperbetulkan di kalangan umat Islam. Kita banyak, saya pergi ke mana-mana lah. Apabila JISB ini kita kembangkan perniagaan kita ke seluruh dunia. Untuk masa ini kita sudah ada di 17 buah negara, termasuklah di Saudi Arabia. Kita bertemu dengan tak kuranglah jumlah orang Islam yang berkata bahawa nanti pencen lah nak fully committed dengan Islam. Maksudnya kefahaman tentang Islam tu dilihat kehidupan dengan ritual ni, dia ada dua perkara yang berbeza. Pisahan. Akhirat nak juga 50-50 lah. Akhirat ya, dunia jangan lupa. Sedangkan sesungguhnya semua, macam saya tertarik dengan apa yang Dr. Zahazan sebut tadi, disentuh tentang apa yang kita baca dalam semayang. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyang aku, ibadah aku, hidup aku, mati aku, semua untuk Tuhan. Maknanya tidak ada apa pun yang kita buat di atas muka bumi ini, melainkan semuanya
adalah untuk dipersembahkan kepada Allah sebagai ibadah kita, dan syarat kita memenuhi beberapa perkara. Artinya apa yang kita alami di atas muka bumi ini, inilah dunia, ini juga nak diberi nilai akhirat. Misalnya, paling simple minum air. Air itu kan dunia. Kita minum segelas air itu boleh kekal sebagai dunia saja kalau kita tak hubungkan dengan Allah. Kita tak rasakan air ini datang dari Allah, nikmat, kita baca bismillah, minum dengan segala sunnah-sunnahnya. Jadi dunia, air je lah, habislah. Tapi kalau kita dapat sempurnakan niatnya, cara pelaksanaan yang betul, perkara yang kita minum tu tidak melanggar syariat, kemudian natijahnya kita minum tu dapat kesegaran, kita gunakan tenaga kita untuk lebih berbakti kepada Allah dan kepada masyarakat manusia. Dan tidak meninggalkan perkara yang asas, iaitu sembahyang, puasa, zakat, haji. Air kecil-kecil, air itu dah jadi ibadah. Apalagi kalau kita membangunkan pendidikan, membangunkan kebudayaan, menghiburkan manusia dalam masa yang sama kita mendidik manusia, tentulah perkara-perkara ini sangat bernilai di sisi Allah. Jadi dalam konteks itulah JSB sendiri mengambil pendekatan dakwah ini. Dia dakwah tentulah ada dua, satu lisanul hal, satu lagi lisanul maqal. Dakwah secara lisan perlu juga, kita perlu mengajar, tunjuk ajar, bagi nasihat, bagi panduan, itu perlu. Tapi dalam masa yang sama kena ada lisanul hal, kena ada sikap. Macam Puan Hajah Dalila sebut tadi, menyantuni orang yang kita harapkan Islamnya, kan? Kalau kita syarah-syarah ni, lagi dua dia larang, lepas tu dia cabut lagi, lepas kita tengok dia lagi dah. Kalau kita tunjukkan akhlak, kasih sayang, bantu, insya-Allah dalam masa yang sama kita pun baiki diri, minta Allah janganlah kerana dosa-dosa aku terhijab orang yang aku cinta ini masuk Islam. Minta dari Allah. Jadi moga-moga satu hari Allah akan buka jua hidayah untuknya. Jadi oleh sebab itulah atas nama JSB ini satu syarikat korporat, di JSB Holdings kita ada beberapa anak syarikat dalam berbagai bidang. Kita cuba untuk melaksanakan Islam secara syumul, kerana Islam tidak boleh tidak, kehidupan kita tak boleh dipisahkan daripada Allah. Pergilah, tapi hati mesti tetap bersama Tuhan. Lakukan apa jua, hati mesti tetap Allah. Barulah hasil apa yang kita laksanakan itu sangat kita ambil berat, bahawa jangan sampai terlanggar perintah Allah, jangan sampai terlanggar apa yang Rasul telah pandu kita. Jadi dalam konteks perniagaan JSB ini, kita cubalah untuk memenuhi segala keperluan masyarakat sebagai fardu kifayah, daripada hal makan minum sampailah kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan hiburan dan berbagai-bagai lagi. Bahkan pelancongan pun, melancong, Allah suruh kita melancong, siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Pergilah ke mana-mana. Tapi di situ dapat menghubungkan hati kita dengan Allah, melihat keindahannya, melihat tabiat manusia, melihat kesannya. Kalau baik manusia itu bersikap, maka baiklah kesannya. Buruk manusia itu bersikap, kita sendiri akan tanggung kesannya. Jadi dulu pun kita tahu bahawa tanah Melayu ni Islam sampai daripada peniaga-peniaga Yaman. Mereka datang dengan kapal dengan perniagaan, tapi sebenarnya memberi iman, membawa Islam. Akhirnya sampai kita dapat nikmat iman dan Islam pada hari ini. Jadi begitulah sepatutnya kita membawa Islam ni dalam kehidupan kita. Daripada bangun tidur, semayangnya, sampailah kepada sikap akhlak kita dengan keluarga, dengan kawan-kawan semua. Kalau ini dapat kita suburkan sentiasa, dalam keadaan kita sentiasa rasa bahawa Allah sedang memperhati aku, walaupun aku sedang berniaga, walaupun aku sedang buat itu dan ini, bertani dan sebagainya, insya-Allah semua itu jadi dakwah. Kesan daripada hanya sekadar kita berbicara, tapi mungkin sikap kita tidak menggambarkan apa yang kita bicarakan, kerana Allah pun memang marah, kan? Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat marah kalau kita bercakap tapi kita tak buat. Jadi contoh dalam JSB ni, selain daripada kita buka rangkaian restoran di seluruh dunia, kita ada 120 buah restoran. Restoran inilah tempat kita berhubungan dengan manusia, dan boleh kata setiap restoran tu ada saja orang masuk Islam. Sampai ke Papua pun kita buka restoran, dah ramai masuk Islam. Kita jamu, buat roti canai, kita boleh promosi negara. Di Indonesia
Roti canai tadi kita dapat sambutan. Kita promosi sekarang ni nasi lemak. Walaupun mereka ada nasi uduk, nasi lemak pun menjadi tarikan. Sambil-sambil tu kita menyantuni mereka, dan akhirnya ada orang Papua yang memang orang asli Papua tu masuk Islam. Ada seorang ni lepas masuk Islam tak berapa lama tu meninggal dunia. Moga-moga ada saham kita sedikit sebanyak kan, walaupun itu semua hidayah datang dari Allah. Tapi moga-moga itu adalah saham. Sedangkan kita tahu sembahyang kita pun tak setakat mana pun, bukan khusyuk pun. Tapi kena buat, kena usahakan, kena sentiasa baiki. Contoh lagi, kita terjun dalam bidang perikanan. Adalah kita beli juga kapal ikan, laut dalam. Kita di samping kita nak kalau boleh semua benda ni kita dapat. Tidak ada kartel yang menghalang. Jadi kapal ikan ni rupanya bila kita masuk ke bidang itu, baru kita tahu kehidupan masyarakat nelayan ni kesian. Bukan kesian kehidupannya, memanglah susah. Tapi di atas kapal, ayah-ayah kena dadah. Pakai hanya, minta maaf, pakai kecil dia pakaian dia tu. Tapi oleh kerana kapal tu kita dah beli kita punya, dia kejang kita, dia kena ikutlah disiplin kita. Di situ kita azab. Yang asal-asalnya tandas pun tak ada. Mereka mana-mana pun boleh. Sebab itulah hidup. Jadi akhirnya pelan-pelan kan kita bawa mereka berubah. Masalahnya di laut ayahnya rosak, di rumah anaknya rosak. Di laut ayah dia terlibat dadah, di rumah anak terlibat dadah. Siapa nak tengok? Jadi sama-samalah kita tengok. Banyak lagi. Sikit lagi ya. Contohnya di pandemik COVID-19 yang memang membuatkan ramailah yang susah. Jadi sedikit sebanyak kita cubalah untuk membantu melalui restoran JSP ni, kita buat program perhatian bersama. Maknanya orang-orang yang memang dah tak ada makan, tak ada cara, kita cuba bagi makan. Setakat ini dalam masa 2 bulan ni dah banyaklah kita dapat menyantuni masyarakat yang memang susah sangat, bagi makan mereka tengah hari, makan malam. Kemudian kita dapat feedback daripada mereka, ada masalah rumah tangga, dah nak cerai. Rupanya sehari semayang maghrib je. Itu pun tak berapa faham sangat. Nak semayang tak berlaku. Jadi akhirnya yang nak cerai tak izin cerai, pasal dia dah mula faham kehidupan ni apa, untuk apa. Kehidupan pun tak jelas. Jadi begitulah agaknya pendekatan yang kita buat sama ada di sini antarabangsa. Mungkin cukup dulu. Okey, terima kasih Datuk. Itulah 4 pengalaman daripada 4 orang terpilih. Sebenarnya 4 orang yang terpilih. Saya pilih khusus kerana mempunyai pengalaman bagaimana mengintegrasikan antara kehidupan dengan ibadat dalam bentuk ritual dan sebagainya. Baik. Walaupun begitu, tetapi dalam kehidupan biasa masyarakat kita, kalau kita kata, saya nak pergi ke majlis dakwah ataupun nak pergi dengar orang berdakwah ataupun saya jumpa dengan orang dakwah, sebenarnya secara realitinya apa maksud kita? Bila kita kata, orang tu orang dakwah, itu majlis dakwah, itu kita dengar apa maksudnya? Adakah termasuk pergi duk betulkan bangunan, adakah pergi duk betulkan bisnes, ada pergi duk, itu macam mana tu? Dalam kehidupan harian masyarakat kita. Kita bincang santai-santai lah. Siapa nak mula dulu mula. Kemudian kalau orang nak cross pun cross lah. Tak ada apa. Okey, silakan. Siapa nak mula dulu? Kan ni. Terima kasih. Datuk Seri, sila. Saya rasa kerana kita dakwah ni ada kadang-kadangnya memberikan satu konotasi yang negatif. Bagi orang yang tak minat. Bagi orang yang dia melihat macam satu gerakan yang nak memaksa orang untuk mengikuti satu perkara. Jadi tapi meminati ceramah-ceramah ni, yang bagi-bagi setengah penceramah itu, ramai orang meminat. Tapi kita tak tahulah dia pergi itu kerana lebih sebagai satu ceramah agama, nak menimba agama, menimba ilmu, bukannya nak dengar orang berdakwah. Saya rasa bagi layman, bagi orang yang tidak begitu gemar dengan dakwah ni, dia tak berapa suka dengar dakwah ni.
Tapi dia pergi untuk mendapat ilmu sebab ustaz dia cakap ilmu ni apa ni taman surga lah kalau mati, ilmu mati surga ni. Tapi kalau sebut kata dakwah, di program dakwah. Jadi banyak orang rasakan macam satu gerakan yang nak menyucikan pemikiran dia ke arah yang dia pun tak tahu. Itu sebabnya maka dakwah ni dia kena buat dengan secara halus. Tak nampak dakwah tapi mendakwahkan orang kepada kebaikan. Itu saya katakan tiap-tiap pendakwah tu kita kena betul personality itu mestilah personality yang baik. Sekarang ni pula kita dapat kumpulan dakwah selebriti, dakwah televisyen yang pula buat pengapangan yang pelik-pelik. Jadi walaupun kerana titik tu pusat sebelah. Jadi saya rasa kita kena mendakwah ni dengan cara yang lebih subtle supaya orang menerima. Okey, Datuk Seri, macam ni. Tadi kita ambil lah contoh Hajah Dalilah. Dia kata bila dia pergi kerja ni, bagaimana dia bekerja sekian-sekian. Adakah orang anggap itu tu dakwah ataupun itu kerja biasa dalam masyarakat kita? Saya rasa itu lebih baik sebab orang melihat dia sedang bekerja tanpa dakwah sebagai satu kenyataan yang begitu obvious, tapi dia berdakwah dengan cara memberikan penghormatan. Itu lebih berkesan. Ya. Macam mana orang lain? Nak sambung Datuk Seri? Boleh saya tambah? Sheila, jangan minta kebenaran terus masuk. Okay. Benda ni memang kita patut amalkan dalam kita punya kehidupan. Baiklah, kata kalau kita dengar ini yayasan dakwah, apa kita fikir? Dia buat apa? Yayasan biasanya dia associate dengan kebajikan dan sebagainya. Tetapi dalam ialah dia attitude manusia pun satu hal lah, sebab kita kena ubah dia macam konsep orang kata where if you want to improve a society, you kena ajar dia macam daripada yang tu. Dia kena ada program, dia kena ada empowerment kepada orang yang kita sasarkan. Iaitu sama ada secara orang kata if dia tak ada tempat untuk to have a gerai untuk nak buat perniagaan, kita usaha carikan sama ada dia di bawah NGO ataupun bergabung ke whatever. Janji there is a platform untuk dia menjana dia punya ekonomi secara bersasar lah. Because when you talk about economy, you cannot just terjun-terjun gitu. Sebab persiapan tu kena ada. Dan untuk nak menyediakan persiapan itulah bantuan daripada yayasan untuk membolehkan dia tu berdikari. Bukan sentiasa untuk menunggu bantuan dan juga orang kata tangan yang di bawah, sedangkan yang paling cantik of course tangan di atas. Katakanlah orang ajak kita pergi berniaga pasar malam. Ini sebab semua orang tengok ni, orang pasar siang, pasar malam tengok. Jom kita pergi berniaga pasar malam. Kita nampak ke ibadat ada dalam tu ataupun orang biasanya bila pasar malam ini untuk kehidupan, itu bukan untuk ibadat. Macam mana ni? Boleh saya Okey, pasar malam ni biasanya associate dengan kita orang lah kan.
sebab kita menyediakan tempat untuk orang meniaga. Memanglah hakikat yang sebenarnya untuk for people to survive, untuk orang dapat menjana ekonomi. Tetapi the time, the waktu tu, kadang-kadang waktu operasi untuk pasar malam tu, dia kalau kita tak jaga, dia senang sangat terbabas dari segi solatnya. Dan juga bahan yang kita sediakan untuk nak jual tu pun sebenarnya dia very close associate dengan Islam tu sendiri. Penyediaannya, apa yang kita jual, kalau kita yang bahan yang kita jual, kena juga ingat what does that food ataupun barang yang kita jual tu dapat memberi manfaat kepada semua orang. Contohnya, because I tak boleh nak pisahkan dari segi apa-apa aktiviti lah dengan Islam, because kalau kita dapat menjual sesuatu macam berkait dengan sunnah Nabi, barang-barang yang kita associate macam untuk menutup aurat, dia secara tak langsung you buat aja dapat pahala. Okay, itu nombor satu. Nombor dua tu time. Kalau kita dapat mula perniagaan tu, katalah pasar malam ya, waktu dia agak kekangan dekat situ. If we can siapkan solat dulu untuk asar, kita mula, because pasar malam biasanya orang dia punya sasaran, dia punya catchment is orang yang lepas kerja dan ataupun waktu yang lebih lapang sikit sebelah malam lah. Dan if you can have ada orang ganti untuk solat, supaya solat you tak terbabas, because dia again keberkatan bila you meniaga, yang wajib tu you kena dahulukan. At the same time, apa yang you ceburi, especially on economic, dia mendapat keberkatan dan bertambah rezeki tu bertambah-tambah, insya-Allah. Okey, ada apa-apa yang nak tambah ni? Mencelah sedikit pengalaman pasar malam ni. Pengalaman pekan sehari kita di Paris kita memang ada restoran, tapi kita juga masuk ke pekan sehari Paris 4 kali seminggu. Di situ kita jual makanan-makanan Malaysia lah. Mi goreng, nasi goreng, segala karipah dan sebagainya, dan orang-orang Perancis suka. Dan peniaga-peniaga tu ramai juga yang bukan Islam. Jadi di situlah sebenarnya berlaku dakwah. Kita berinteraksi setelah beberapa tahun. Kita hadiah-hadiah makanan kepada jiran-jiran tetangga kita di pasar malam tu. Jadi akhirnya perhubungan yang bukan Islam tu sudah semakin akrab. Bahkan mereka pun kadang-kadang hadiah lah. Apa yang kita boleh, kita terima je lah. Cuma apa yang kita boleh makan, yang boleh tidaklah. Tapi macam Puan Haji Dalila sebut, sebenarnya di mana saja kita berada, kita kalau bawa Islam itu sendiri, itulah dakwah. Dan walaupun kita pergi ke pasar malam, semayang sangat kita jaga. Pasar malam tu kan perniagaan, tapi perniagaan dengan Allah, itulah yang paling. Baik Datuk, solat tu ibadat. Okay. Jual barang kepada orang tu ibadat ke kehidupan? Ya. Ya, berniaga itu pun ibadah. Ibadat juga. Ya. Itulah kemudian maknanya solat itu kehidupan. Begitu kan? Ya, ya. Dan ibadat mana jual pasar malam tu ibadat juga dan kehidupan. Kok atau macam mana apa tu Datuk Zahzan? Kena tanya Datuk Zahzan ni, tak nak berbincang ni. Macam mana tu? Apa yang dicakap oleh sahabat di panel ni, Datuk Luqman, terima kasih Ajarillah, Datuk Sri, bahawa memang sebenarnya itulah yang kita nak kena adakan dalam diri setiap orang Islam. Kerana setiap orang itu, kalau kita lihat kata-kata man qala la ilaha illallah fa huwa da'in. Siapa yang bercakap Islam ni, dia pendakwah sebenarnya. Jadi dalam kehidupan, kalau tak kira lah kita duduk di mana saja pun keadaan, kita seperti yang Datuk Sri gambarkan tadi, akhlak Islam tu kena ditunjukkan. Ajarillah kata, Datuk Luqman kata. Dan sama, saya setuju dengan perkara ini, iaitu sikap kita, tabiat kita, perangai kita kan. Kadang-kadang dalam hidup ni, saya ingat satu kisah berlaku dalam perangai Nabi SAW dengan kaum Yahudi. Maka dalam perangai tersebut, jatuhlah ke tangan umat Islam Juwairiyah bintil Harith.
sebagai satu tawanan kepada sahabat Nabi nama dia Sabit bin Qais Syammas. Bila Nabi SAW menawar untuk membeli Juwairiyah bin Harith daripada sahabat Nabi Sabit bin Qais ni, Sabit kata, Rasulullah, saya hadiahkan untuk Rasulullah. Rasulullah pun menerima dan Rasulullah SAW pun merdekakan Juwairiyah dan berkahwin dengannya. Maka dalam semalaman itu semua para sahabat membebaskan hamba-hamba mereka di kalangan orang Yahudi. Nabi cakap satu perkara dan mengamalkannya satu perkara lain. Satu perkara yang penting. Tadi macam Datuk Luqman kata, saya tariklah dengan idea ni yang pernah dikemukakan oleh ramai ulama. Dulu pedagang-pedagang Yaman ataupun India yang beragama Islam datang ke sebenarnya tanah Melayu lebih 500 tahun lalu. Mereka tak ada pula mengajar orang Melayu, hari kita baca Sahih Bukhari hari ini, baca Riyadhus Salihin dan sebagainya. Tapi dengan akhlak mereka, dengan sikap mereka, kejujuran mereka, ini yang telah membuahkan hasil memujuk ramai orang masuk Islam. Dan saya ingat satu ceramah, mungkin Datuk Mut pun yang sampai ke siapa. Di Yogyakarta kan. Yogyakarta tu satu candi yang terbesar dalam dunia. Tapi kita lihat kat situ orang Islam adalah 99% ataupun lebih atau kurang sedikit. Mana pergi orang Hindu yang berdirinya candi besar kat situ? Yang mana diceritakan di sejarah, saya tak ingat siapa menceritakan, bahawa ketika datangnya para mubaligh, duat, para ustaz yang datang mengislamkan orang-orang di sana beragama Hindu pada ketika itu, maka mereka semua masuk Islam. Dan tinggal seorang saja dia punya father, dia punya monk, dia punya priest dia punya dia punya dia punya Sami. Dia tinggal seorang saja. Lalu dia buat perjanjian dengan ulama-ulama yang Islamkan orang Indonesia pada masa itu, Yogyakarta tu, dan berkata, kamu telah berjaya meruntuhkan jahiliah ataupun wasaniyah dalam diri penyembah-penyembahnya dan mereka masuk Islam. Baguslah tu. Aku tidak boleh masuk Islam, walaupun aku tahu kebenaran Islam itu. Tapi aku minta satu perjanjian dengan kau, treaty ni, supaya jangan robohkan candi ni, sebagai bukti bahawa kami pernah ada di sini. Jadi menariknya kisah ni, bahawa Datuk Nenek Moyang kita dan juga seluruh tempat di Nusantara ni masuk Islam kerana tindak tanduk, sikap dalam mengamalkan Islam, sama ada dia peniaga ke, dia pedagang ke, waktu sembahyang dia jaga kejujuran, berakhlak. Itu yang cerminan kepada Islam itu sendiri, dan dia menjadi satu ibadah yang penting untuk kita semua, kerana tak semua orang boleh bercakap macam Datuk Mut atau macam pendakwah-pendakwah. Tapi apa yang Hajarillah jalankan dekat di BKL sangat mengagumkan. Dan saya dapati ramai kawan-kawan yang masuk Islam di kalangan Chinese. Mereka memang sangat hebat usaha dan juga kerja yang mereka lakukan. Memang tak dapat nak dipikirkan bagaimana kreatifnya dan bijaknya dan ikhlasnya mereka ni. Begitu juga di kalangan orang Hindu yang masuk Islam, yang bersungguh memperjuangkan Islam malahan lebih daripada orang Melayu sendiri yang dah terima Islam secara baka ni. Jadi apa yang dikaitkan tadi, saya setuju sangat semua Datuk bahawa kita dalam ibadah yang kita lakukan jangan kesampingkan nilai-nilai Islam, akhlak, value yang ada, kerana itu menjadi cerminan kepada kita di mana saja kita berada. Wallahu a'lam. Baik. Saya nak pergi lagi, tapi dalam soalan yang lebih kurang sama. Kalau orang menyuruh kita buat suatu majlis dakwah, saya nak tanya benda-benda yang real, yang hari-hari. Orang suruh kita buat satu majlis dakwah. Apa yang ada dalam kepala kita? Kita nak agendakan dalam majlis. 1, 2, 3, 4. Kita kata minggu dakwah. Kita akan adakan minggu dakwah. Apa agenda dalam minggu dakwah? Siapa dia nak mula? Boleh saya mula? Tell. Okey, dia macam ni. Kalau kita talk about dakwah, biasanya hanya orang yang memang dah didakwah ataupun orang yang memang dah berjinak dengan majlis agama ni atau majlis yang untuk akhirat ni, dia akan pergi. Masalah kita ialah macam mana nak tarik ke non-Muslim. Ataupun masih dia ada 50-50. Iaitu dia tak dapat lagi orang kata penyeras, sebab dia kadang-kadang banyak konflik because of dunia sekarang ni, fake news dan juga isu-isu yang memang secara video. I baru saja dapat terima hari ini juga yang video dia yang berlaku di luar negara yang memberi impak ataupun negatif kepada isu Islam ni sendiri. Jadi berbalik kepada pengisian,
ini pendapat sendirilah. Saya rasa satu tarikan ialah jangan kita ada satu konsep dakwah. Orang yang dakwah memang dia dah tentu akan pergi. Ini yang kita nak tarik orang yang non-Muslim, yang baru nak berjinak-jinak. Dia kena ada satu catching tagline. Okey, kita lihat organisasi yang berjaya. When we come to approach okey, kita tengok bisnes. Bisnes adalah sesuatu yang dia boleh sekelip mata dapat berjuta, bilion dan seterusnya triliun. Sebab kalau kita dapat ataupun satu approach, satu pendekatan, iaitu business marketing strategy. Maksudnya begini. Katakanlah dulu kita pernah jemput brother Dr. Anwan Singh, Datuk. Dia pernah tulis satu buku berkaitan dengan rahsia bisnes orang Cina, bangsa Cina. Tajuk buku tu dia dah jadi satu orang kata tarikan. Sebagai orang yang berniaga, orang yang tak berniaga, dia create satu ingin tahu. Dan kalau kita jadikan buku tu ataupun tajuk tu rahsia kejayaan bisnes orang Cina, dia orang yang nak berniaga, orang dah tengah berniaga, nak tahu macam mana petua-petuanya. Dan secara langsung dia whether minat agama atau tak ada agama, dia akan datang. Dia datang untuk nak tahu apa cerita sebenarnya. Dan dekat situ kita pupukkan nilai-nilai Islam dalam perniagaan. Dan di situ juga bila dah habis perbincangan ataupun secara orang kata secara two-way, because untuk nak memuaskan ingin tahu dan juga kemusykiran yang ada, dia perlu two-way. Dan di end of the majlis tu kita hadiah pula a door gift. Just like business marketing kan dia suka bagi door gift, free door gift. Kita bagi thumb drive hanya untuk yang non-Muslim. Sebab sekarang kita nak dakwah kepada yang non-Muslim. Dan dalam thumb drive yang seciput, yang murah, yang tukik tu, yang cost maybe RM5, instead of bagi makan ke, kita download siap-siap dalam thumb drive tu all the pencerahan mengenai Islam untuk dia bawa balik dan dia akan tengok. Dekat situ itu salah satu topik yang kita boleh bawa. Selain daripada yang tu, saya rasa banyak lagi topik-topik yang kita boleh bawa. Contohnya, kita boleh buat topik rahsia makanan sunnah Nabi yang boleh membuat anak-anak kita cerdik dan pandai. Dekat situ, secara tak langsung, untuk ibu bapa yang ada anak kecil, untuk ibu di luar sana, dia ingat apakah rahsia makanan yang boleh buat anak kita tu bijak. Dan apa amalan, contohnya macam potong rambut 40 kali, cukur rambut 40 kali untuk membolehkan dia jadi tahfiz. Benda-benda is jarang anybody bagi orang kata pencerahan. Dan kalau kita boleh selitkan yang tu, dia menjadikan satu tarikan. Dan juga topik yang lain, contohnya kalau kita talk about warga emas, kita talk about kebanyakan yang those dementia ataupun yang nyanyuk, dan kita buat tajuk besar rahsia untuk mengelakkan nyanyuk. Bila kita tajuk itself, terutama orang yang pencen, orang yang kebanyakan dia tak semestinya yang beragama Islam. Sebab benda tu, penyakit tu merupakan satu penyakit yang dialami oleh semua country di dunia ni. Dan apa cara dia? Apa rahsianya? Termasuklah di saya yang akan pencen pun. Jadi, kalau kita tahu that ubatnya salah satulah cara ialah untuk mengaji. Untuk mengelakkan nyanyuk. Dan untuk wanita pula,
biasalah wanita tu dia memang suka cantik kan. So satu tajuk yang lain untuk nada majlis kita kata rahsia untuk mengkekal jadi cantik sentiasa. Dan itu majlis dakwah tu. Ya. Rahsia cantik tu majlis dakwah lah. Agenda. InsyaAllah. Itu yang setakat yang saya boleh kongsikan. Itulah maknanya tidak semestinya dalam satu majlis dakwah. Atau macam mana Datuk Seri? Tanya Datuk Seri pula. Kalau saya kata Datuk Seri, kita adakan satu agenda penuh untuk minggu dakwah. Apa agenda dalam tu Datuk Seri? Saya rasa itu kita integratekan kehidupan macam business aspect of bekerja yang membolehkan dia seorang itu menjadi satu businessman yang baik, yang menjadikan dianya yang dia tahu, dia lebih sedar bahawa dia sedang beribadah. Bila saya cakap Arkam tadi, saya tahulah apa ni, saya tak lupa ni orang-orang GSB ni Arkam base. Kebetulan saya cakap tu lama saya zaman 30 years ago. Itu apa yang dia buat tu yang saya sangat setuju lah, sebab saya lihat sendiri Mas Arkam dipanggil Arkam lah sekarang GSB lah. Jadi kan kita kita ni geng-geng ni dakwah ni nak buat dakwah, kita jangan terlalu nampak sangat ritual. Kita terapkan nilai Islam itu dalam perniagaan. Kita boleh pilih-pilih aspek-aspek perniagaan yang orang suka mendengar. Kita boleh campur dengan katakanlah dengan perniagaan Melayu ataupun dengan dengan perniagaan Melayu ataupun satu persatuan perniagaan, supaya orang datang tu lebih dapat mendengar tentang Islam dan juga perniagaan. Jadi itu lebih tertarik. Kalau kita cakap dakwah, dulu cakap dakwah tu bagi orang yang tak begitu minat dakwah, tak akan datang pun. Jadi kalau kita kata dengan bersama kan, bersama kita hilang pengurusi sepandang dengan bersama ke, dengan gabungan dengan perniagaan Melayu ke, kita adakan dakwah bersama dia. Ahli-ahli dia datang ke majlis dakwah. Jadi dia dapat lihat bahawa dakwah, bagaimana kita berbicara ni, dakwah ni bukan setakat nak pergi akhirat aja. Bagaimana kita menyediakan dunia hari ini untuk kita sebagai simpanan kita untuk akhirat. Jadi ini kita nak memahamkan orang yang tak begitu minat ni supaya dia tahu. Jadi kalau kita panggil nak dakwah ni, geng kita lah, pemuk datang. Yang biasa datang. Ustaz-ustaz, golongan apa ni, kalau tapis mari. Sebab dia sebab bunyi dakwah tu kan, dia rasa itu bukan untuk dia. Untuk orang yang memang dah minat tu dakwah. Datuk Seri, katakanlah forum perdana. Kalau satu forum perdana tu tajuk dia bagaimana untuk memperkayakan umat Islam di Malaysia, itu tajuk dakwah ke ataupun tajuk ekonomi? Both, kedua-dua. Dua-dua. Cara kita menyampaikan, ia menjadi agama, menjadikan sebab ekonomi. Sebab kita kekuatan orang Islam ni, kita kekuatan ekonomi. Kita duk sibuk ketuanan Melayu ke Malaysia ni. Ketuanan tu kita nyanyian kita je. Yang kaya orang lain. Maka kita kena macam konsep wakaf ni, berapa orang yang contribute pada wakaf. Kalau konsep wakaf itu sebagai institusi dalam ekonomi Islam. Tapi tak ada yang nak bercakap wakaf tu nampak Islam. Tak nampak bagaimana wakaf tu membantu ekonomi Islam. Tak ada siapa, tak ramai orang tahu bahawa konsep wakaf ni dia akan membantu orang Islam berniaga, dia akan membantu orang Islam dengan bankrupt, dia akan sebagai satu pinjaman untuk orang berniaga, joint venture Islam, tapi tak nampak. Wakaf nampak bagi tanah, buat masjid. Jadi kalau kita integratekan dunia yang orang minat ni kepada keadaan keperluan di akhirat, maka mereka akan lebih senang. Okey, Datuk Luqman, nak sambung? Mungkin berkongsi sedikit pengalaman
Banyak pun tak apalah, masa ada banyak lagi. Oleh kerana Profesor Datuk sebut tentang program, kita ada pengalaman juga buat program di negara bukan Islam. Oleh kerana dah banyak cawangan di Thailand daripada selatan sampai ke utara, sampai ke Chiang Mai. Jadi kita ada cawangan di Bangkok. Kita ada tanah di sana, ada perniagaan. Jadi kita ada buat satu program yang kita namakan Sharing is Power. Kita tak sebut pun Islam. Sebab kita punya golongan asas tu bukan sekadar orang Islam, bahkan orang Buddha. Di program kita buat program, dia macam ada bentuk ada show-nya, ada perniagaan, kita jamu orang makan, dan yang datang ni, yang terlibat ni orang Islam dan juga orang Buddha sekali. Kan kita lah supply. Yang meresmikan program ni adalah Datuk Bandar pun bukan Islam. Dan akhirnya setelah beberapa kali kita buat, pejabat Perdana Menteri menghantar wakilnya, iaitu Datuk Panuk. Datuk Panuk ni dia senator menjaga hal ehwal orang Islam seluruh Thailand. Dia datang hadir itu dan dia kata, oh bolehnya rupanya orang Islam boleh anjurkan program yang diterima, dihadiri juga, ada participation daripada orang-orang Buddha. Dia sangat seronok sampai dia datang ke Malaysia, melawat ke semua tempat-tempat JSB, nak lihat model ni. Dia kata dia nak promote kepada orang Islam khususnya di Selatan Thai supaya ambil model Islam ni bukan cerita pasal ritual, tapi ia sampai boleh membangun kehidupan atas nama agama lah, dan boleh golongan. Jadi boleh kita buat tu. Di situ ada persembahan kebudayaan dalam bahasa Thai. Bahkan sebenarnya ada buat bahan-bahan TV dalam bahasa Thailand, drama dan sebagainya. Kita masuk ke dalam TV Syekhul Islam sana sudah beberapa tahun. Selama ni ada 4 channel Islam di sana. Dia popularnya dipacak satu Tok Guru Syarah, habis tukar pula. Jadi tak ada pengisian yang lebih berbentuk entertainment tapi sangat mendidik. Jadi kita menitilah di atas itu untuk mendidik masyarakat. Jadi mungkin kita boleh melihat daripada berbagai angle. Moga-moga dakwah itu berlaku juga secara resmi dan juga berlaku secara tidak resmi, berlaku secara bicara dan berlaku juga dalam pergaulan kita. Itulah mungkin sedikit kongsiannya. Okey, tetapi apakah mentaliti ini ada di kalangan orang yang so-called pendakwah dalam masyarakat kita? Yang kita bagi kepada mereka itu title anda seorang pendakwah. Anda adalah orang yang melaksanakan kerja dakwah. Mentaliti kita bincang tadi. Ada ke tidak ada dalam kepala mereka itu? Sensitif tu dah. Datuk. Prof. Sensitif sangat. Sensitif macam mana? Saya tahan dada saya supaya diserang lah. Saya nak serang saya lah. Okey. Ini sebagai seorang mu'alaf dan juga seorang Muslim lah. Ya. Kami ni selalunya memerlukan satu hala tuju ataupun satu tempat platform yang kita boleh rujuk. Dan tempat platform yang kita rujuk biasanya ulama lah. Ataupun pemimpin. Dan pemimpin yang teragung semacam penulis Michael Hart, seorang yang non-Muslim menulis bukunya 100 orang yang paling influential di dunia, dia menamakan Rasulullah. Yang kalau segi akhlak dia is the number 1 in the world. Tetapi selepas Rasulullah wafat, of course ulama lah menjalankan tugas tersebut. Mesti. Okay. Now, the issue sekarang ni, kita dalam dunia digital. Dan saya memang banyak sangat grup. Sama ada grup teknikal, grup sosial dan sebagainya. Dan tak kurang juga grup dalam non-Muslim. Perkara-perkara seperti isu di luar negara, okeylah.
understood yang isu-isu yang macam tadi saya sebut tentang orang yang yang masa perang dia tangkap, dia semua tembak mati gitu saja, nampak macam kejam. Dan juga cara dia orang melaksanakan kalau curi dia potong tangan depan-depan khayal ramai. Untuk yang kita faham tak apa. Untuk yang tak faham, dia merupakan nampak sangat sensitif, nampak sangat kejam. Sedangkan kalau kita tahu dunia tu masa Hitler dan sebagainya lagi kejam. Okey. Dan itu di overseas orang kata dia boleh take it lagi sebab not Malaysia. Tetapi bila kita di Malaysia, kita akan mengambil pemimpin ulama sebagai panduan dan juga rujukan. Tetapi malangnya ada setengah pemimpin hari ini dia kata A, esoknya dia kata B. Dan dia menjadi satu konflik yang memang tarnish the image of Islam itself. Impact dia sangat besar. Kita berharapkan bila benda ni ditonjolkan di dalam WhatsApp group, statement-statement dalam bentuk video, nyata benda tu dalam video. Sebab dunia IT ni semua is recorded. Apa yang dicakap oleh pemimpin ataupun ulama ni direkod. Tetapi bila dibandingkan dua perkara yang minta maaf jadi bila dia bandingkan dua perkara yang boleh mute kan apa tu yang azan. Okey, ni nak sebab dia bila kita nak mute. Oh, dengan ajarlah. I punya sorry sangat. Okey. Maaf sangat. Okey, sorry. Okey. Dia sebab nak mute tu dia susah sikit. Iyalah betul. Dia automatik. Okey, now berbalik kepada isu tadi. So bila dia jadi konflik, dia dalam share pula dalam grup non-Muslim. Untuk yang saya berada, hanya saya seorang aja dalam grup yang among the non-Muslim. How we want to defend. And then how we want to mendakwah kepada grup tersebut. Sebab all this while kita bagi tunjuklah all the good things, the akhlak yang baik-baik, contoh-contoh, tiba-tiba is bahan bukti, yang diletak bersama, hari ni cakap lain, hari yang esoknya cerita lain. So bila ini menggambarkan satu akhlak yang bertentangan dengan Islam. Bila dia bertentangan, dakwah tu, sorrylah, ke laut jadinya. Itu dilema yang I sentiasa alami sejak kebelakangan ni. Because IT merupakan sejak kebelakangan ini. It's very obvious because teknologi dah canggih and then ramai orang yang orang kata dapat internet, because internet ni dah jadi satu kewajipan, because education is also through internet, meeting also internet, dan kita banyak sangat grup-grup yang untuk bekerja dan juga sosial, termasuklah Facebook, Twitter ni, sampai kita tak ikut. Tetapi ini yang kita berdepan dengan masyarakat kebanyakan, the main of the public. So jadi untuk saya, memanglah saya ni ilmu tu memang kalau banding dengan datuk-datuk dekat sini, Datuk Seri, Prof, sangat sedikit sangat ilmu. Dan saya tak mampu untuk mendefend the Islam tu, the image Islam yang kita nak dakwah kepada the non-Muslim, because dia memberi tanggapan yang amat buruk. Bagi contoh, ini masa zaman dulu, masa I kanak-kanak. My parents ada kedai runcit. Bila tiba bulan Ramadan, kita meniaga, memanglah kedai runcit, we have all the, di Kedah pula, memanglah
a lot of the customer tu is the Muslim, the Malays. Yeah. Tapi bila Ramadan dia datang curi-curi beli makan secara sembunyi-sembunyi. So impact dia tu to the non-Muslim, dia memberi pandangan yang negatif terhadap Islam tu sendiri. Ini setakat layman lah kan. Bila kita dah besar macam saya sekarang ni, bila kita balik ke kampung as a Muslim, saya ditegur oleh ayah saya sendiri sebab dia anggap Islam ni macam menjatuhkan imej keluarga pada zaman tersebut. Dan dia kata, kenapa you nak kena pakai tudung? Dan dia kata, laki ramai yang born Muslim, yang hebat-hebat, tak perlu pakai tudung pun. Apa kita nak jawab? So itu yang orang kampung. Ini yang orang bandar, orang kata maklumat everything is on fingertips. So kalau kita Malaysia ni kita tak jaga, benda ni akan semakin memakan dia macam virus COVID lah juga. Dia benda tu dia akan memakan dan hilang the image as the Islam yang so called the adin, the best in everything dari segi selok bilok hidup kita. Okey. Datuk Seri, macam mana kita nak baiki ni? Nantilah saya minta seorang-seorang lah. Sebab kalau tak minta, dia orang tak cakap. Nak kita kata, macam Hajah kata, sebenarnya apa yang dikatakan integrasi antara ritual dengan kehidupan, antara dakwah dengan amalan hidup biasa itu sebenarnya. Tetapi tidak ada dalam apa yang kita sebut mereka itu pendakwah. So macam mana kita nak baiki ni? Itu sebabnya salah satu yang saya tarik dengan tabligh ialah kita memang tabligh ni kita dakwah dari sendiri. Yang penting kita mengislahkan diri sendiri. Kita ni sama Islam lebih baik daripada semalam. Sebelum kita nak pergi dakwah orang lain itu, kita sendiri itu mesti jadi Islam yang baik. Jadi kita nak itu prinsip juga kita kena adakan bila kita ada khusus. Daripada kita cerita banyak-banyak, biar orang Islam yang hadir pada khusus dakwah kita ni, kita katakan dia bahawa dia tu mencerminkan Islam. Itu sebabnya Islam tu bukan pernama. Pahami Rajab, Islam tak ada mana. Tapi Pahami Rajab yang hidup sebagai Islam, mencontohi Islam, praktis as a good Muslim, itu yang akan memberikan respect orang bukan Islam. Jadi di mana-mana saja kita berada, dia tunjukkan kita tu seorang peribadi Muslim. Saya bukan nak cakap apa saya buat lah. Satu masa dulu, di airport tak ada tempat solat. Sekarang ni pergian mana pun, di mana-mana dah ada. Satu masa saya pergi saya duduk Golden Lounge di airport London. Masuk waktu sembahyang, saya pakai ambil overcoat, saya hampa, saya solat. Lepas saya bagi salam, rupanya ada 12 orang belakang saya. Maknanya orang lain malu segan nak solat tempat orang kafir ramai. Tapi saya fikir ini aku nak naik kapal terbang, aku bersolat dulu. Masa lama. Tapi bila kita buat macam tu, semua ikut. Hari ni kerana Islam hari ni begitu banyak, begitu bagus, saya pergi di pulau di Korea ni, di satu tempat Legoland dia ada tempat solat. Itu kerana orang Islam yang pergi sana tu mungkin mestilah bertanya mana tempat. Jadi sendiri management tu buat. Di Lotte World pun ada tempat solat besar. Dan bila saya pergi ke tempat solat tu, ramai orang Indonesia, Arab pergi solat. Jadi kenapa? Of course lah, satu komersial. Dia nak Islam datang dan kemudian dia pergi. Tapi kalau Islam datang tu tak nak sembahyang, dia tak akan sediakan tempat solat ni. Mana yang datang ke Lotte World, yang pelancong Islam ni, dia bertanya, di mana tempat kita boleh sembahyang? Sebab itu maka disediakan tempat sembahyang.
Saya sendiri tak boleh percaya. Di Korea tu berapa kat orang Islam, tapi di Lotte World berapa je orang Islam pergi pun, tapi ada tempat solat. Dan di mana-mana dia pergi di Korea tu, tempat pelancongan tu ada tempat solat. Kerana peribadi Muslim yang pergi tu bertanya tempat mana nak solat. Jadi kalau kita, macam katalah kalau kita pendakwah ni kan, nak masuk mentaliti dia ni. Pendakwah ni pun dia kena ada that mentality, dia kena tunjuk good example. Dan mereka tu kalau dia kata dia pendakwah, jangan buat benda-benda tak elok, sebab kalau dia setting susah seberangan yang berlaku setengah hari pun. Jadi kalau kita nak tekankan bahawa bagaimana kita bincang tadi, setiap orang Islam ni pendakwah. Kita ada rabai, kita ada monks, kita ada preachers. Setiap orang Islam adalah pendakwah. Kita mesti menegakkan dakwah. Jadi kita mesti menjadi contoh yang baik kepada orang lain. Jadi kalau kita nak buat majlis dakwah khusus apa, kita tekankan everybody itu bertanggungjawab. Your habit, your practices, baik lagi sebagai seorang individu ataupun seorang peniaga, sebagai kerajaan, akan mencerminkan Islam. Bodohnya Islam kerana kita orang yang membawa, yang mengatakan itu Islam. Macam kata Puan B tadi, bila orang Islam ni dia pergi kedai Cina, semua cari makan. Jadi saya kata Islam nak orang puasa, balik rumah puasa, mari ke kedai cari makan. Jadi sebenarnya macam mana kita nak dakwah orang Islam, orang Islam masuk Islam? Ini yang berbangkit sekarang ni. Nanti baru ni saya duk buat apa tu convention dakwah kan. Satu benda yang berbangkit ialah kemajuan kita dalam menarik orang-orang bukan Islam, terutama sekali orang Cina kan, sebab dia banyak di bandar-bandar. Sangat kecil kejayaannya. Jadi duduk kata sebab kita tak pergi dakwah, mereka ini tidak pergi Jadi saya nak faham macam mana, macam kata Hajah kata tadi kan, mana kita macam tidak, macam mana dah Datuk Seri, macam mana ya para pendakwah itu sendiri, yang dikatakan para pendakwah itu sendiri, dia tidak sedar benda itu. Dia pergi sebagai sekian-sekian, apa kata kau orang sekian apa-apa. Itulah majlis dakwah. Kita kena masukkan orang bukan Islam ke Islam. Misal satu. Banyak yang masuk Islam tu kan dia lihat kepribadian seorang Muslim yang dikenal. Itu yang pengaruh dia. Jadi dari mana kita kena, setiap individu Islam ni mestilah hidup sebagai seorang Islam. Jadi saya orang tengok dari segi macam dari segi rajin dia bekerja, rajin dia beri sedekah, tolong orang tanpa kira bangsa dan agama. Apa ni? Tapi kalau kita kedekut, kita tidak bersedekah pun kita pilih sebab kita restriktif. Kita kata kalau daging akikah tak boleh bagi orang Islam. Dari manalah fatwa kata kalau kita mengekah tak boleh bagi orang Islam. Kalau kita korban tak boleh bagi orang Islam. Tak ada orang Islam. Masjid pun orang Islam tak boleh masuk. Jadi mari kita kena overhaul. Sekarang ni kan kalau Cina, India nak masuk masjid tak boleh. Dekat Anjong je. Mana tak boleh masuknya? Najis ke mereka. Jadi banyak benda-benda ni yang kita buat ni yang tidak mendorong orang untuk. Yang kedua ni kita ni menyegan. Kita berkawan, kita sayang lalu cing tu. Duduk satu rumah daripada umur 14 tahun sampai graduated. Kita puasa, dia puasa. Tapi dia tak jadi orang Islam. Sebab kita pernah pun masa tu mungkin kalau saya ada kesedaran untuk mengislamkan dia, saya akan buat macam tu. Kita pun 2 kali dengan dia juga. Dia puasa, saya tak puasa. Jadi nak menarik lagi masuk Islam. Saya ni ada serumah. Daripada form 4 dia di Kamil sampai form 6 dia di SRC sampai ke universiti graduated. Serumah. Dia seorang di sini. Semua Melayu. Tak dapat Islamkan seorang. Sebab apa yang ada tu kita ni semua jahil.
kita tak sedar pun bahawa tanggungjawab Islam kan lalu cinta cucu. Ya. Jadi mana ini yang kita nak terapkan kepada generasi baru ni. Kita tak tahu Masyarakat bahawa kita, itu tanggungjawab kita. Okey. Datuk Luqman. Okey. Ada nak tambah? Mungkin tambah. Macam mana kita nak baiki generasi pendakwah kita ini? Menyentuh tentang dakwah ni, sebenarnya Datuk Seri Pak Amin dah sebut banyak perkara lah yang kita boleh ambil pengajaran, panduan untuk semua. Sebab orang Islam ni sebenarnya dia di mana pun dia berada, dia itu adalah da'i, dia adalah pendakwah. Walaupun dia tukang sapu, walaupun dia jual sayur, dia buat kerja-kerja yang biasa, mungkin bicaranya pun tak begitu pandai, tapi akhlaknya itu akan sangat mengubah masyarakat yang bukan Islam. Okey, Datuk. Yang tu okey dah kita bincang tadi. Ni. Ya, nak pergi ke situ lah tu. Yang orang-orang besar, pendakwah, tokoh-tokoh pendakwah ni. Selebriti ni. Selebriti kita ni. Dia tidak pergi ke situ tadi untuk tekan sapu jadi pendakwah. Tunjuk okey dah jelas. Tapi untuk orang besar-besar yang dihormati sebagai pendakwah tu, dia tidak ada perilaku yang boleh menarik orang bukan Islam masuk ni, sebab dia hanya memberi dakwah tu dalam satu bentuk. Itu. Banyak. Boleh ulang sikit ke? Yalah, dia sebenarnya asas kita ni sebagai orang Islam. Mana diam kan? Asas kita mesti ada rasa takut pada Allah, cinta dan takut Allah. Selagi tak ada cinta takut Allah, apa pun kita tidak akan dapat jujur depan belakang, seorang diri, ramai, dalam cerah, dalam gelap. Jadi seorang dai, katalah dia tokoh dakwah, dia adalah orang yang sebenarnya paling takut Allah. Dalam masa dia berceramah, katalah ada orang menangis, dia sangat takut. Jangan aku rasa kerana aku bercakaplah orang tu menangis. Begitu patutnya. Ini adalah hidayah dari Allah. Dan dia sendiri kena muhasabah. Setiap perkara kebenaran yang dia sampaikan itu, dia kena nilai balik diri kita. Aku bagaimana? Keluarga aku bagaimana? Isteri aku bagaimana? Anak aku bagaimana? Apakah aku sangat menghayati Islam ataupun hanya bicara ini? Jadi kalau itu dapat diterapkan dalam diri setiap da'i, insya-Allah sikit dia cakap, banyak orang dapat. Kalau tidak, dia akan kita sampaikan berbagai-bagai perkara, orang seronoklah dengan haluan telinga, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, balik, habis. Lebih lagi kalau katalah bicara itu hanya penuh dengan ketawa saja, sehingga Allah tu tak terhubung pun dalam majlis kita tu. Patutnya hati datang hadir majlis kita bercakap tu, hatinya terhubung dengan Allah, rasa takut dengan Allah, cinta dengan Allah, rasa nak buat perubahan. Tapi kalau tak berlaku, kita kena muhasabah. Kenapa Allah jadikan begitu? Mungkin kerana dosa yang kita buatkan. Dosa ni tak semesti dosa-dosa lahir, dosa sombong, dosa aku berbuat, dosa aku rasa aku hebat. Itu dosa-dosa yang syirik-syirik khafi yang kita selalu tak sedar. Jadi kalau masing-masing muhasabah balik, moga-moga dakwah kita akan semakin berkesanlah, kerana Allah campur tangan dalam dakwah kita. Ya. Okey, kita dengar Datuk Zahzan. Macam mana? Nak baiki, bukan nak baikil. Nanti para pendakwah kita marah dah pula. Nak menjadi, nak molek sikit kata Datuk Seri. Nak menjadikan para dakwah kita, da'i kita yang masyhur, yang hebat-hebat tu, sebagai orang yang macam tadilah boleh menarik orang yang masih lagi belum Islam tu. Oh, ini contohnya seorang Muslim. Orang macam saya tak kira lah something, tak bukan orang tidak bukan berdakwah ni, yang berdakwah yang hebat-hebat ni. Macam mana ni? Ada satu perkara ya tu, yang pada pandangan dalam apa yang kita bincangkan ni, kita lihatlah pada ayat kul kullu ya'malu ala syakilati. Setiap kita ni ada tanggungjawab sebenarnya. Kalau kita lihat JSB menjalankan tanggungjawab besar, menyediakan satu kerangka ekonomi untuk umat. Datuk Pak Amin, Datuk Seri Pak Amin dengan pengalaman dalam takbiran korporat, swasta dan kerajaan, ada peranannya. Begitu juga dengan Hajar Dalilah, begitu juga dengan pendakwa-pendakwa yang ada. Kita tak boleh put all the blames atas pendakwa-pendakwa, kerana mereka umat manusia juga, ada kelemahan, ada kebaikan.
Jadi tanggungjawab kita semua hendaklah, dalam hadis mengatakanlah masalum inina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathali jasadil wahid idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'iru jasadil minhu wasar. Nabi SAW hadis sahih dia Bukhari Muslim. Kita ni dalam hidup bila lihat satu kelemahan berlaku pada seorang, kita pun tak wajarlah pergi tolong sebar kan. Sebab tak menafikan ada di kalangan mereka ni yang macam Datuk Sri Pahamin gambar tadi, satu titis nila rusak susu belanga. Ada seorang-seorang yang memang menyimpang, yang kita baca dalam Quran pun Allah ada cerita tentang fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Orang tu orang alim, orang berilmu, lagi pula dididik oleh Nabi pun boleh menyimpang pada peristiwa yang berkaitan dengan saya pergi jauh macam inilah. Adakah penyelesaian kita apabila para pendakwah yang hebat-hebat kita dia tidak akan keluar daripada kepompong dakwah ritual dia tu? Masalah sekarang ni, para pendakwah kita yang hebat-hebat, dia sentiasa berada dalam kepompong dakwah ritual. Dia tidak keluar daripada itu sehingga menyebabkan, saya duk buat konvensyen dakwah ni, banyak teguran-teguran daripada luar, daripada peserta, bahawa orang kita tidak berdakwah kepada orang bukan Islam. Anda kira tu pada pandangan anda, adakah kita perlu menyediakan satu barisan pendakwah yang berbeza? Anda punya pandangan, kalau kita selusuri zaman sahabat Nabi pun, Datuk, Nabi tak pernah bunuh karakter seorang, Datuk. Anda tak setuju Datuk cakap begitu? Sebab dalam keadaan kita, ada yang cenderung pada dunia berniaga contohnya. Ada yang memang dia cerita buat akhirat je, macam Abu Darda ke, macam contohnya Salman Al-Farisi ke. Kita tak boleh, Datuk. Sebab kullu ya'malu ala syakilati, maksud Ana. Manusia kita tak boleh nak remehkan kalau dia cenderung pada agama. Kita kena pergi akhirat. Mana adakah artinya? Saya tak setuju. Sebab kita akan lihat orang pondok. Nanti Datuk. Adakah artinya kita kena wujudkan satu jenis pendakwah lain dan kita biarkan pendakwah yang seperti yang ada sekarang ni dengan syakilatihi, dengan cara dia sendiri? Begitu. Kita bukan boleh letakkan satu wacana, satu kerangka, satu cadangan apa saja, tapi kecenderungan orang ni memang kita takkan boleh bantutkan. Rasulullah pun tak pernah bunuh karakter pada para sahabat. Bukan bunuh karakter nanti Datuk. Bukan bunuh karakter. Kita cuba bicara mungkin ada kemungkinan mereka sudah terjebak dalam kepompong macam tu. Mungkin kita boleh membuat sesuatu agenda untuk mengeluarkan mereka itu, sebab mereka ini orang yang bijak-bijak, pandai-pandai, hebat-hebat. Kalau kita boleh gilap sikit dia keluar pada kepompong itu dan dia hadirkan diri dalam khalayak bukan Islam dan sebagainya, maka berfaedahlah kita punya dakwah ni cepat diterima oleh orang bukan Islam. Dia ada banyak kekangan, Datuk. Contohnya kita nak bercakap dengan orang bukan Islam. Mereka cenderung pada bahasa Inggeris. Di kalangan ustaz-ustaz kita yang sibuk dengan ritual ni, mungkin penguasaan bahasa Inggeris dia out, Datuk. Jadi kat situ dah jadi satu halangan. Jadi itu sebab membentuk dia punya sifat yang mana dia tak suka dalam bidang tu, dia tak cenderung pada bidang tu. Jadi kita tak boleh nak paksa dia. Bukan paksa, tapi saya nak tanya sama ada kita perlu kepada satu kalangan lain yang menjadi pendakwah yang macam lain itu, atau perlu macam gini. Saya duduk dalam Islamic banking. Saya kata melatih seorang banker untuk faham sistem Islamic banking itu lebih mudah daripada menjadikan ustaz sebagai banker. Itu yang saya bukan nak blame orang, bukan nak bunuh karakter dia. Maknanya pada pandangan ustaz sebagai seorang pendakwah yang diterima umum, maknanya kalau nasihat ustaz Datuk itu maknanya jangan bagi latihan kepada para ahli akademik bidang Islam ini supaya dia boleh faham sistem Islamic bank. Susah. Jadi kena latih orang. Datuk Seri Pahamin ini kita gilapkan supaya dia menjadi pendakwah di kalangan orang bukan Islam, begitu. Sebab bahasa Inggeris dia macam agak Hajar Dalilah, macam itu. Mewujudkan satu golongan pendakwah yang berbeza. Yang ada ni teruskanlah.
Begitu. Betul. Kita boleh Setuju buat. Setuju. Jadi maknanya ada orang yang begini, idea asal sayanya untuk nak integratekan. Misalnya pendakwah kita ni, bila dia ada satu tambahan dalam, sebab saya bawa contoh Hajar, orang saya tengoklah mulai daripada dia ikut serta dalam MDN itu, saya tengok ini orang ni bagus ni, begitu. Dia berjalan, dia menyumbang apa. Saya tengok Datuk Seri bagaimana dia berdakwah. Saya tengok bagaimana Datuk Halik, Datuk JSB kita ni, Datuk. Jadi benda-benda macam ni saya nak tanya Datuk Zahazan tu. Tak boleh Datuk ni? Tak boleh kita nak. Ana tengok susah Datuk untuk jemput, untuk tarik golongan ni. Dia ada orientasi dia sendiri, dia ada target dia sendiri. Dia ada macam-macam dalaman yang kita pun tak faham Datuk. Ana melihat, Ana merasakanlah kadang-kadang memang terlalu sukar untuk ajak mereka ni dalam bidang ni sebab dia dah terbiasa dengan apa yang dia buat. Ya. Mungkin kita boleh buat macam apa ni, ya, macam TV dai, mungkin kita boleh buat. MDN boleh buat satu, kita akan keluar TV, tapi internally kita boleh invite siapa saja untuk datang program kita 6 bulan ke, setahun ke. Di situ kita latih mereka bagaimana untuk berdakwah, cari orang yang pandai dakwah. Dan kita buat competition antara mereka tu yang menjadikan apa ni sebagai pendakwah yang kita inginkan. Mereka boleh berbicara dengan orang bukan Islam, boleh menjual apa Islam kepada mereka. Saya pengalaman saya bila saya belajar di Amerika, ilmu Islam cetek sangat. Tapi pendakwah membalik apa ni Kristen, dia tahu Islam banyak. Dia bercabar kita. Satu-satu kita, kebetulan sebab saya ada satu kawan tu yang lebih ilmu dia, boleh berdebat dengan apa yang si Kristen tu. Kristen membalik ni dia ajar bagaimana nak menyampaikan dakwah pada mereka sendiri dan juga bagaimana nak menjatuhkan imej Islam. Dia bila tahu kita Islam, dia cuba nak mencabar kita. Dia kata misalnya you have a hypocrite prophet. You can only have 4 wives. You can have 9 wives. Jadi itu dia beritahu, dia ajar kepada balik dia supaya dia menghina kita. Jadi dia train. Kita boleh buat macam tu. Kita boleh cari orang yang berpotensial ini. Tak perlu yang pandai bahasa Inggeris sebab di Malaysia ni ramai yang bukan Melayu lagi fasih Melayu pada kita. So semuanya biar kita beri kepakaran. Sebab dai-dai kita ni lebih kepada keagamaan. Soal jawab dia, kalau soal jawab Azhar tu tak ada lain lah, kita ritual. Tak ada benda satu pun yang luar yang boleh memberangsangkan kita untuk menjadi seorang yang baik. Cuma bagaimana kita nak beribadat dengan lebih baik. Itu je. Tengok ceramah dia. Tapi macam Ustaz Abdul Samad dia kata, dia bukan pendakwah. Ustaz Samad yang suruh dia kata, saya bukan pendakwah. Saya dah mengajar pada orang masjid. Yang memang ada orang dah memang minat Islam. Dia kata yang pendakwah tu geng-geng tabligh tu. Masuk lorong keluar lorong. Itu dia tak dakwah. Saya orang lain yang tak ada masjid. Saya cakap pada orang masjid. Itu Ustaz Samad kata. Jadi kita kena cari potensial daripada pendakwah muda-muda ni yang keluar daripada universiti ke, daripada kelas tahfiz ke. Kita kena ajar dia how to approach. Kita mesti cari pakai how to approach orang pakai Melayu supaya mereka tertarik kepada kita. Kita perlu menghina dia. Approach. Membalik dia mengatakan saya tu. Dia approach sebab diri dia. Sini kita tak boleh. Macam naik pun orang marah sebab dia ada usul-usul dia untuk orang lain. Kita tak perlu. Kita perlu menghina dia. Sebab Al-Quran berkata tak ada. Bukan masalah nak menghina ataupun nak apa tu. Kita akan cakap nak underrate orang. Dalam marketing lah. Dalam kita marketing kita cakap produk kita baik. Kita perlu cakap produk kita baik. Jadi mungkin MDM boleh anjurkan kita carikan sponsor, ada tempat kita kumpulkan dalam 10-20 orang, train mereka dalam masa 6 bulan tu bagaimana kita nak
berdakwah kepada orang bukan Islam. Ya. Dia begitu Datuk Seri. Kita punya keputusan baru ni, sebab itulah saya dah mulakan jemput dalam forum dakwah ni bukan pendakwah. Yang dalam arti kata orang sekarang. Bila saya jemput Hajah kata, saya ni bukan pendakwah ni nak dalam forum dakwah apa. Jadi inilah kita nak lahirkan para pendakwah dalam bentuk yang baru ini. Mudah-mudahan para pendakwah kita yang mahir-mahir dalam pendakwah yang biasa ni boleh membantu mereka itu supaya lebih confident. Tapi berdakwahnya cara yang baru. Saya ingat masa saya duduk dengan Dewan Bahasa, Datuk Seri Fahmi tahulah, kiri kanan saya ni kawan-kawan saya ni masuk Islam habis. Tinggal lagi Tanjung B dengan Lau Licin yang tak masuk, terlepas. Itulah yang kita cuba bincang dengan Datuk Zahazan tadi. Ada apa-apa lagi tambahan? Kita ada sebagai lebih tambahan, Prof, itu dari segi resources ataupun pendakwah dan dai. Mungkin juga untuk straight to the issue yang tadi saya sebut tadi, yang mengenai tentang konflik, maklumat yang tak betul, dia perlu ditanami. Dia perlu dibetulkan. Sebab kalau tidak, tanggapan orang yang non-Muslim ni akan memberi apa? Oh, Islam macam tu ke? Islam gitu teruk ke? So, dia kena wujudkan satu tabung jawapan. Tabung jawapan yang mana semua pakar-pakar ulama, Ustaz dan Datuk Seri semua dan juga Prof yang akan bagi jawapan ataupun respon kepada isu-isu yang di-highlight ni. Dan untuk yang kita yang bila jumpa sesuatu isu ataupun sesuatu yang telah di-share, di-viralkan dalam social media, kita boleh counter balik. Kita boleh rujuk kepada tabung jawapan tadi untuk dimasukkan dalam platform tersebut. Kalau tidak, dia, sebab publik ni, dia tidak akan go to check. Dia tidak akan, because keinginan dia untuk, why should I check? I accept as what been given lah, kan? Jadi, kita ni yang tahu kalau benda tu tak betul, kita kena membetulkan. Kalau tidak, imej Islam tu jadi rosak. Ini pandangan saya lah. Dia lebih pada tu Hajar. Dia kelahi sama pendakwah tu. Pendakwah ahli sunnahnya kelahi dengan pendakwah wahabinya. Macam tu. Jadi kalau ada tabung jawapan, dan jadi macam kami yang tak berapa pandai lah ya. Kita perlu sesuatu untuk kita counter balik. Macam pagi tadi kes yang video yang menunjukkan orang ditembak dengan begitu mass assassin by I think Afghanistan punya yang berlaku dekat sana. Jadi I terpaksa merujuk kepada kawan saya yang memang dia mudir sekolah tahfiz untuk bagi jawapan, dan jawapan itu yang saya forward balik kepada grup WhatsApp. Dan alhamdulillah yang share tu dia kata dia mengakui betul. So jadi dia dapat membetulkan keadaan supaya yang lain tu, satu, dapat ilmu, dua, the perception about Islam tu cruel tu dihapuskan. Ya. Ada juga kita bincangkan untuk menyediakan bank data. Ini melibatkan JAKIM dan YADIM. Kita bincangkan untuk mengadakan bank data untuk benda-benda macam ni yang Hajah sebutkan tadi. Cuma saya rasa kelemahan kitanya ialah apa yang kita katakan orang yang bentuk pendakwah bentuk baru ni belum dapat kita gerakkan. Itu yang masalah. Saya rasa nampak kita kena mulakan lah. Nanti tapi pemimpin saya akan tu bawa. Penting lah. Ya, memimpin. Agama tu penting. Ya. Saya akan bincanglah dengan kawan-kawan
Itu saya nak perbincangan santai tadi tu. Ada tambahan lagi? Kita ada 45 minit lagi. Datuk Zahazan nak kata apa? Tak ada apa. Tak ada apa dah? Tak ada. Mungkin orang sikit-sikit. Datuk, salah, Datuk Luqman. Kita kalau dapat melaksanakan kerja dakwah ni secara bersama, mengikut bidang masing-masing tapi terhubung. Yes. Complement other. Itu yang terindah. Jadi kalau katalah dia tu pandai masak, dia masak sedap-sedap, bagi orang makan dengan penuh adabnya, orang jatuh hati. Tapi dia nak cakap tak pandai. Nanti kalau orang tu tanya tak tahu nak cakap, tanyalah yang lebih pandai. Hubungkan pula. Jadi kalau semua gerak kerja kita ni dapat saling berlaku kerjasama, tidak menyalahkan, tidak nafi-menafikan, insya-Allah kita akan dapat satu gerak kerja yang lebih. Mungkin soal nafi-menafikan kita bincang dalam forum lain. Forum sama-sama yang tokoh-tokoh dakwah semasa kita sekarang ni. Sebelum saya tutup ni, ada apa-apa nak tambah lagi? Saya boleh lagi bertolak ansur dengan masa ni kalau ada. Untuk tambahan lah. Sekiranya kalau kita macam Datuk Luqman, dia punya orang kata modus operandi dia yang terbukti successful. So dalam kita untuk for to apply in all peringkat lah, maksudnya international, di peringkat kebangsaan dan juga sampai ke setiap rumah tu, dia kena ada satu master plan maybe. Dan dekat master plan tu kita boleh ambil good practice. Macam I ambil contoh yang paling senang lah. Kita ada peniaga Muslim yang berjaya macam Datuk Seri Alif Sukri, Datuk Vida. So how do they have their plan strategy tu? Dan mungkin kita boleh adopt and adapt, dan kita ambil kerangka dia dan kita cuba sesuaikan dengan dakwah Islam dalam kerangka ni. Dan yang terbaru, I think got a few yang memang berjaya. Contohnya kawan saya lah, dia ada bagi tokoh yang dapat anugerah within 2 years ke. Dia buat bisnes, tapi dia start dengan sebagai seorang biasa, mu'alaf. Nama dia Muhammad Hafiz Liu daripada Kelantan juga. Meniaga susu dan menjadi seorang tokoh yang hebat. So, apa yang saya nak highlight dekat sini ialah mungkin satu master plan yang komprehensif, yang dapat kumpul setiap orang punya kelebihan tu, ditonjolkan untuk sesuatu platform. Dan juga perlu yang berkaitan pula isu dan cabaran, dia mungkin perlu macam ada satu task force. Sebab bila ada task force, dia hanya menjurus kepada masalah dan isu dan cara-cara untuk menyelesaikan isu tersebut. Dan bila penyelesaian kepada isu, dia people can see the impact and the benefit. Dia macam arkitek lah. Kalau arkitek, selagi bangunan tu tak siap, your mission tu tak selesai. To the extent bila kita, macam diri saya, bila banyak sangat cabaran dan dugaan daripada berbagai faktor tu, saya berdoa. Bila ada masalah aja, kita is go back to Allah. Kita minta tolong. Kita berdoa seperti kita berdoa untuk kecemerlangan diri kita sendiri. Untuk projek yang sebenarnya kita dah memang dibayar gaji pun. Kalau kita tak pun tidak. Kalau projek itu gagal, kita tak rugi pun. Gitu kan? Ya, betul. Cumanya, kita rasa dia macam bila kita berjaya untuk siapkan satu projek, dia memang memberi sesuatu
apa orang kata kepuasan kepada diri kita yang the money cannot buy. Ya. Okey. Datuk Seri ada nak tambah? Masih dah. Okey. Okeylah Datuk, betul? Okey. Saya rasa beginilah tuan-tuan dan puan-puan, para penonton semua. Saya secara peribadi sangat merasa beruntung dengan perbincangan pada hari ini. Jadi bila saya menjemput rakan-rakan macam Datuk Seri Pamin, Hajah dan Datuk Luqman, cuma saya mengharapkan Datuk Zahazan ni memberi dia punya guideline tu. Guideline tu falsafah dakwah Islamnya apa semua sekali. Kemudian kita campurkan dengan semua ingredient yang bagus daripada mereka ini, dan saya rasa kita mendapat satu pasukan yang padu dalam melaksanakan dakwah kita. Saya personally rasa terkilat apabila kita dalam masa sebulan, dalam bulan Ogos, kita berbincang. Tiap-tiap minggu kita bincang. Apa tu Hajah pun hadir. Tiap-tiap minggu kita bincang bagaimana begitulah, begini dan sebagainya. Maka saya ambil keputusan untuk menghadirkan orang-orang yang bukan so-called pendakwah dalam arti yang biasa dalam masyarakat kita. Sehingga kan sekarang ni kalau kita cakap dengan pihak berkuasa pun, dia masih lagi dakwah dalam bentuk tu. Misalnya kalau radio, TV dan sebagainya. Kita kata panggil Datuk Seri Pamin Rajab sekali dalam corong dakwah tu biar bercakap tentang karya. Dia kata ni bukan pendakwah ni. Itu nampak dah. Kita nak cuba bentuk satu ekosistem baru dalam dakwah kita, dan insya-Allah minggu depan ni ujung bulan ni saya ada meeting, saya akan kemukakan hal ini kepada mereka untuk melahirkan satu grup pendakwah yang baru yang boleh mengimbangi antara ritual dengan yang macam apa tu Datuk Zahazan katalah, antara ritual dengan survival itu. Dengan itu saya mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada ahli-ahli panel kita yang berempat ini telah memberikan pandangan masing-masing, dan kepada para penonton kerana sudi mendengar bentuk perbincangan yang saya rasa pada petang ini agak baru, menampilkan mereka yang boleh memberi pandangan yang berbeza daripada yang biasa. Sekian saja, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.